Tanpa jumpa sampai saya tak boleh nak. Kalau saya tengok Messi tu, saya tengok video tu, saya nangis. Tapi barang tak ada, orang tak ambil. Ada berapa keluarga lagi yang memerlukan? Ini ada sumbangan sikit. Kami inilah keadaan kami. Penuh ujian terikat daripada Allah SWT. Rumah kita tu sembungan aja. Terima kasih banyak. Persatuan Penggerak Peniaga Sejengkang, hanya Allah sajalah dapat membalas budi baik di orang semua ni lah. Assalamualaikum, nama saya Umi Nur Atina binti Muhammad Zani. Saya duduk dekat Jalan Raja Wali, Batu 10. Suami saya Rozhan bin Abdullah Elai Zainul. Dia ada sakit buah pinggang, kecil manis, darah tinggi. Untuk tanggungan sekarang ni, si bantu suami, tolong suami, jaga suami dan anak 3 orang. Yang sulung umur 6 tahun, yang nombor 2 5 tahun, yang last sekali 2 tahun. Macam saya sebelum ni, masa suami saya keluar ICU dulu, saya tak ada kerja dah. Suami tak ada kerja, jadi tak ada income. Kat sana saya duduk pun rumah kawasan peneroka kan, orang tua-tua. Jadi kuasa membeli tu memang dah tak ada dah. Kalau saya nak kerja dekat luar sekalipun tak boleh sebab anak-anak lagi kan. Masa tu, yelah kalau kita hantar ke orang pun duit lagi, suami lagi tak boleh tinggal. Jadi abang ipar saya dia cakap cuba datang sini, cuba niaga tepi-tepi jalan sebab kat sini orang ramai. Cuma usahalah kau ada rezeki kan. Boleh-boleh zakat tolong bantu. Duit belanja dapur kebanyakan ni macam saya untuk sementara tu. Adik ipar saya buat tolong saya kan. Tolong saya jaga suami. Jadi dia kadang-kadang mana yang dia boleh mampu tu dia tolong lah. Kira lebih kurang kepada dia lebih sara saya. Kira macam kalau saya tak boleh nak niaga sebab suami kan. Anak lagi kecil. Kalau banyaknya adik ipar saya lah sebab dia bekerja sambil tolong kan. Kira mana-mana yang dia boleh cover apa semua tu dia sikit-sikit tolong sikit-sikit lah. Macam saya sebelum ni masa saya datang awalnya, saya niaga tepi-tepi jalan. Saya bawa semua anak saya, suami saya. Tapi bila kita niaga panas, suami saya hypo, pitam, anak saya demam. Daripada satu tempat, saya pusing satu tempat lain. Maksudnya dekat sini mungkin tak okey. Daripada saya boleh niaga macam-macam, saya niaga yang mana saya mampu. Lalas sekali dengan modal yang memang tak ada tu, jual nasi lemak RM1. Saya ingatkan bila niaga sekejap, suami saya tolong sekejap, dia okey lah. Tapi pukul 6 lebih, pukul 6, 5 lebih dia cuci, pukul 6 lebih siap, bawa dia pergi tolong jaga meja. Anak-anak saya settlekan pergi sekolah, balik je, hantar anak sekolah. Suami saya dah hypo dah. Dah pucat dia, dah macam kurang gula lah. Sebab dia penat tau, cuci air ni penat. Lepas tu dia terus pergi dengan tak rehat tak apa, terus pergi. Jadi dia masalah kat situ. Elok 5 hari je saya niaga. PKP yang first. Kan COVID di sini dulu kuat kan. Lama saya tak niaga. Jadi dengan apa yang ada, yang tu saya jual laksa. Yang mana saya tahu lah, laksa dengan mushroom soup dengan lai cikang. Lepas tu saya dah ambil makanan orang letak sekali lah. Elok 2 minggu saya niaga. Saya pergi hospital. Balik tu suami saya terus dah tak boleh nak bangun, tak boleh nak apa dah. Dia boleh jatuh bila-bila. Lepas tu nak angkat dia berat 84 kilo. Saya rasa dalam masa seminggu je dia boleh naik 10 kilo. Suami saya, dia awalnya sebenarnya dia insulin masa umur 16 tahun. Kira daripada kecil manis lah, 16 tahun sebab dia muda, jadi dia tak ada ubat. Dia memang insulin je sampai sekarang. 2018 dapat detect buah pinggang stage 3. Tahun 2019 tu dia dapat kencing tikus sebab orang kata dia kan pendarahan mata disebabkan kencing manis tu kan. Jadi dia tak berapa nak nampak macam benda yang betul-betul tu clear, tak nampak. Masa dia ambil tikus, sebab dulu kita orang duduk rumah peneroka. Jadi masa dia ambil tikus tu, dia pun guna plastik. Tapi tak tahu macam mana mungkin plastik terbocor ke apa ke. So esoknya dia jadi macam nak demam sejuk kan. Last kali pergi hospital, abang ipar saya call, dia kata doktor kena komakan dia. Sebab dia tak boleh nak kawal dia punya pernafasan semua kan. Apa yang saya rasa masa suami masa yang malam dia kena tu,
sebelum pergi tu memang ayolah main dengan anak kan. Pukul 3 pagi, pukul 5 pagi saya kena pergi jumpa doktor tu. Memang masa saya tak tentu arah. Tak tentu arah yang orang kata apa nak kena buat ni, anak kecil lagi macam mana nak buat. Tapi alhamdulillah sebab mak saya duduk dekat. Jadi masa saya pergi tu, saya duduk ICU yang anak kena tinggal 2 bulan, kena lepaskan 2 bulan kan. Sebab abang ipar kata saya tak mampu nak jaga anak. Jadi saya jauh, anak saya duduk kat sini sebenarnya. 2 bulan tu anak saya duduk kat sini. Tanpa jumpa sampai saya tak boleh nak. Kalau saya tengok Messi tu, saya tengok video tu, saya nangis. Sebab macam kita kan, suami tak sihat, ICU kan. Jadi bila saya tengok anak saya setiap hari, suami baru keluar ICU dengan tak sihat, dengan orang kata pucat, dengan apa saya sendiri. Lepas tu anak jauh. Bila abang hantar video tu, anak dah merangkak. Lepas pada tu dah anak balik, dah 2 bulan lepas tu anak balik. Masa tu lagi saya kena kuat. Sebab bila anak dengan saya pampers, susu, kan nak makan, nak minum, masa tu tak tahu nak cakap macam mana. Yelah saya nak niaga kat sana. Kedai runcit mungkin boleh, tapi kedai runcit kosnya tinggi. Saya pernah dapat sebelum suami saya ICU RM1 je. Daripada air susu, saya tukar kepada air sirap, tak apa air teh. Lepas tu pampers saya pakai apa nama, kain lampin tu. Kain lampin kan. Memang daripada sebelum tu lah. Lepas tu kalau saya niaga, saya akan ambil RM5 untuk beli pampers. Jadi kalau contoh misalnya tak cukup duit RM5 tu, saya dah macam cari duit yang dekat mana, dekat shilling yang kurik-kurik dekat tepi-tepi dinding tu. Aktiviti harian saya, setiap pagi saya kena settlekan anak suami saya cuci pagi, settlekan anak, hantar anak sekolah, siapkan suami lagi mandi apa semua. Makan pun nak kena suap sebab tak nampak. Jadi anak kadang-kadang adalah sepupu dia tolong ambil main, tapi tu lepas balik sekolah lah. Jadi bila suami saya macam tu kan, saya memang tak boleh konsentrate kedai tu. Jadi sebenarnya masalah saya sebenarnya kekangan kerja. Maksudnya saya nak niaga kat luar dan saya nak kerja dengan orang, tak boleh. Anak apa semua kan. Saya nak niaga, masa saya pack dengan anak, nak hantar anak, nak ambil anak dengan suami. Sekarang lagi dah suami nak kena 100% dekat dia kan. Jadi untuk dapat orang kata kerja duit tu memang payah sikit lah. Kira sebelum ni pun memang adik saya banyak bantu, adik ipar saya kan. Alhamdulillah lah dia tolong, kalau mana-mana tak cukup tu dia tolong cover sikit.